والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia supaya kita mengabdikan kepadanya di atas jalan yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati, tidak jadi perkara yang tersunyi di atas diri seseorang muslim yang dia tadi itu mengetahui kata hidupan dunia itu penuh dengan cobaan-cobaan yang tidaklah terhingga cobaan itu, kerana ini adalah susunan sistem yang Allah Subhanahu wa ta'ala mempelakukan kepada hamba-Nya, terutama orang-orang yang beriman, dan tidak dikecuali sehingga orang yang tidak beriman pun ada cobaan. Tetapi yang maksud yang kita nak membicarakan di sini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia dan memberikan kepada kita hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala nak coba tengok kata barang siapakah nak bawanya diri dia tadi itu tetap di atas kebenaran. Hari yang kita duduk ini benar-benar dengan cobaan-cobaan, cabaran-cabaran yang manusia tadi itu terkadang dia tak terfikir di dalam hati dia, di dalam akal pikiran dia terhadap cobaan yang masuk di dalam hidupan harian dia. Dengan sebab itu berhajat kepada kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita itu tetap di atas kebenaran yang dibawa datangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akan kitab supaya jadi panduman untuk kita sebagai manusia mengambilkan pengajaran daripada kitab Al-Quranil Karim di atas penafsiran yang ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tadi itu kita tak akan sama sekali boleh hendak nak membawakan perkara yang benar tadi itu, malaikat pastilah kita tadi itu kena ada di atas al-basirah, di atas kebenaran, di atas cahaya lampu daripada cahaya yang Allah Azza wa Jalla menerangkan. Kerana kebenaran itu tidak ada yang lain. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Benar-benar lebih utama kita tadi itu ikut dia. Akan tetapi kita tadi itu kena kenal benar-benar, pastilah benar-benar tadi itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Al-haqqu min rabbika
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah daripada Tuhan engkau ya Rasulullah. Janganlah engkau tadi itu termasuk daripada golongan orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala bawa datang. Maka kebenaran tadi itu berhajat kepada kita tadi itu sabat. Berhajat kepada kita tetap pendirian kita. Kerana manusia tadi itu mempunyai hati di dalamnya. Hati kita tadi itu tidak dinamakan hati, malaikat dia itu bertukar alik. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia tadi itu dengarnya kebanyakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah Azza wa Jal, yang menukar-nukarkan hati bagi manusia, hendaklah engkau ya Allah hanya jua menetapkan hati aku di atas iman, menetapkan hati aku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kerana hati tadi itu tak boleh, walaupun diri kita sendiri pun kita nak harap kepadanya tak boleh. Sebab itulah senantiasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan itu doa. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengeluarkan hadis daripada Amr bin As radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati bagi anak Adam tadi itu ada di antara dua jari Allah Azza wa Jal. Sebagai laisa kamislihi syai', dan dia tadi itu berulang alik tukar-tukar sebagaimana dia itu kehendak. Dengan sebab itu, pendirian yang kita tadi itu ada sekarang, pastilah tadi kita kena duduk di atas kebenaran. Dengan sebab itu, hendaklah kita tadi itu minta as-sabat, ketetapan kita dengan kebenaran tadi itu daripada Allah Azza wa Jal. Dengan sebab itu, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hikayah, cerita terhadap perihal keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia tadi itu Allah Taala kata, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Salah satu daripada perkara yang nak menetapkan hati kita supaya hati kita tadi itu tak jadi menyeleweng, tak jadi turuknya hawa nafsu, tak jadi turuknya keadaan fitnah semasa, pastilah kita kena calonkan diri kita membantukan ajaran agama. Ini alamah, ini tandaan bagi kata kita tadi itu nak belanya hati supaya kita tadi itu pendirian kita tak jadi berubah. Hati kita ni tak sewa jadi ubah. Salah satu daripada perkara kena kita tadi itu bantukan ajaran agama. Nak bantu lagu mana? Di atas kuasa yang kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekadar mana kita mampu. Orang kita ni ada kepandaian tak sama, ada kepandaian tak sama. Orang ni ada akal fikiran, orang ni ada kekuatan, orang ada ilmu pengetahuan, orang ni ada harta benda, orang ni ada pangkat, orang ni adanya segala-gala perkara nikmat hak Tuhan beri, maka hendaklah dia tadi itu gunakan perkara tadi itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita guna di jalan Allah Azza wa Jal, nescaya Allah Subhanahu wa taala yuthabbit aqdamakum. Tuhan menetapkan pendirian kita. Kita tak akan gelicir sama sekali daripada jalan yang benar kalaulah kita tadi itu menetapkan perkara tadi di dalam hidupan harian kita. Kerana Muslim ni, sidang Jumaat yang dirahmati, bukanlah Islam agama yang cakap tidak ada perbuatan. Bukanlah Islam agama yang khayal, tidak adanya khija yang kita khija dengan anggota kasar kita.
Islam ialah agama yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripadanya supaya Nabi itu merayak kepada kita, dan kita tadi setelah daripada dengar ajaran agama hendaklah kita bergerak bersama. Kerana kita tadi itu tak boleh nak masuk syurga dengan kita itu khayal. Kita tak boleh nak masuk syurga dengan kita itu bercakap sahaja. Kita tak boleh masuk syurga dengan kita ada harapan sahaja. Bahkan kita masuk syurga dengan amalan pekerjaan yang kita kerja dengan anggota kasar kita. Islam ni tekan kita supaya kita kerja dengan hati, dengan anggota kasar, dengan perkataan, supaya gapo? Supaya Tuhan panggil akhirat esok, udkhulul jannah. Puakmu masuklah syurga bima kuntum ta'malun, dengan sebab yang kamu itu telah kerja usaha semasa kamu itu hidup di dalam dunia. Sebab itulah pekerjaan agama Islam hingga Nabi SAW sendiri terkadang kena dihalang, kena dihalau, kena itu dan kena ini. Beberapa perkara yang Nabi kita tadi itu menemui perkara tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri tasliyah, berinya kamlancai, berinya ketetapan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutnya kisah-kisah para nabi sebelum daripada dia. Wa kullan naqussu alaika min amba'il haq, dan semua tadi itu aku sebut kepada engkau ya Rasulullah daripada cerita-cerita min amba'ir rusul, daripada cerita-cerita rasul, supaya gapo? Linuthabbita bihi fuadak, supaya nak menetapkan pendirian engkau ya Rasulullah. Kerana kita tadi itu kalau tak dengar langsung pendirian-pendirian ataupun cerita-cerita yang nak menambahkan penerangan kita daripada cerita-cerita yang tersebut dalam Quran, orang kerja dengan agama Islam, terkadang hati kita berasa tak berasa gano. Mari coba sikit berasa nak tinggal dah. Mari coba sikit berasa nak hundur dah. Mari coba sikit berasa nak tahu dah. Ini bukan. Sehingga mana Allah Ta'ala coba orang buat kerja di dalam agama Islam supaya tetapkan pendirian. Sehingga dia tadi hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga mereka itu para rasul habis jalan, tidak ada jalan keluar bagi dia dengan akal fikiran yang dia itu kira, sehingga habis jalan. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu, dia tadi itu berasa kata, Allah, kami ni salah gapo gitu lalu dengan Allah Taala. Tuhan tak tolong lagi. Kerja habis dah. Habis jalan dah, tak tahu nak buat lagu mana dah. Sehingga seka dengan itu sengka daripada sifat kemanusiaan, di situlah ja'ahum nasruna, datang pertolongan daripada Allah yang Azza wa Jal. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok orang yang tahu benda-benda, apabila dia tahu benda-benda, dia senantiasa pegang dengan benda-benda, tak setinggal. Sebab tu kita ayuhal muslimun kena menambahkan ilmu pengetahuan kita dengan benda-benda. Kita hidup dalam dunia ni bukan hidup sia-sia. Coba kita kembali kelik kepada tukang sihir yang Firaun tadi itu bawa datang mari depan Musa supaya Musa tadi itu kalah, ataupun supaya tok sihir tadi itu membantahkan Nabi Musa alaihissalam dengan sihir yang disekakan oleh Firaun. Kata Musa tadi itu tukang sihir. Lalu akhir sekali dengan cara ringkas, tukang sihir tadi itu tengok kepada perkara yang mencarikan adab perbuatan yang dibuatkan oleh Musa alaihissalam. Lalu dia tadi itu tahu kata ini bukan sihir, ini adalah mukjizat ya Allah ya Azza wa Jalla bagikan kepada Rasul. Sebab tok sihir dia tahu kata ilmu sihir macam mana. Lalu dia tadi itu beriman dengan Musa, beriman dengan Nabi Harun alaihi wassalam, sehingga Firaun kata,
qala amantum bihi qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Cuba kita tengok. Firaun kata, "Hei tok sihir, mung ni aku pera. Aku bawa datang mung tadi itu, bawa datang mari sini supaya membantahkan Musa, membantahkan Firaun, lawan dia." Tiba-tiba mung tu pergi masuk dengan Musa, masuk dengan Harun. Hari ni mung tadi itu aku nak buat keputusan, nak kerak kaki tanganmu, nak kerak kaki kiri, potong tangan kanan, nak kerak setengah lagi tangan kanan, nak keraknya kaki kiri, kasih begitu. Dan aku nak tamakmu, nak ikatmu di atas berpah tamak umpama ni, kamar dia aku nak pukul belakangmu, aku nak tengok kata, mung nak tahan duduk ke tak dengan kedahsyatan yang aku tadi itu nak buat terhadapmu. Lalu faktu kisah kata, faqdi ma anta qat, innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Inna, dia kata, mung nak buat lagu mana? Buatlah, wahai Firaun. Aku tak ada berasa gana. Kerana keputusan yang membuat tadi itu sekadar di dalam hidupan dunia ini sahaja. Aku ni nak kembali kelik kepada Allah yang Azza wa Jal sebagai Tuhan aku hak sebenar. Inilah apabila kebenaran itu ya sera masuk di dalam dada seseorang, membawa seorang tadi itu menggerbankan dengan nyawa apa tak apa, dengan segala-gala tenaga apa tak ada masalah, selama mana dia tadi itu mengetahui kata benar-benar tadi itu datang daripada Allah yang Azza wa Jal. Datang dalam sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, kitab sirah yang masyhur, Abu Bakar radhiyallahu an naik menegakkan Islam di hadapan Kaabah, lalu dipukulkan muka dia dengan selipar sampai ke selok. Orang pikul kelik rumah dalam keadaan mati dan hidup tu sama. Walaupun apabila sampai ke rumah dia kata, alhamdulillah, aku boleh menegakkan kebenaran walaupun diriku nak jadi lagu mana. Bilal muazzin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba bagi Umayyah ibn Khalaf, dia tadi itu dibuatkan segala-gala sehingga diletakkan batu di atas dada dia. Umayyah kata, kalau mutasiklik kepada agama asal, semua Allat wal Uzza, nasya mati dalam keadaan lagu ni. Bila kata menawak lagu mana membuat, aku ni ada Tuhan yang tunggal, tidak ada Tuhan yang lain yang sebenar. Menawak lagu mana membuat, sakit akhir sekali dilepaskan dia dengan sebab pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Abi Bakar. Dan lagi daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri, Al-Quran itu sendiri. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, kebenaran tadi itu berhajat kepada kita tadi itu tetap di atasnya. Kerana Allah Ta'ala tadi itu tidak berhajat apa-apa kepada kita, tetapi al-Islam, ajaran al-iman, dia tadi apabila kita berpegang kepadanya, kita tadi itu membantu akan dia, nescaya kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan akan dapat kepada diri seseorang manusia itu sendiri. Itulah jalan yang benar. Itulah adalah ajaran yang datang mari daripada Allah yang Azza wa Jal, supaya kita tadi itu tetap di atasnya, supaya kita menjadikan seorang yang bahagia di atas muka dunia ini dan berjaya kita lepas daripada siksaan api neraka pada hari akhirat esok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, ketahuilah kata kamu tadi itu hidup di atas muka dunia ini, tak boleh sama sekali kamu itu nak terlepas daripada cobaan Allah Azza wa Jal. Cobaan Tuhan mari beberapa bentuk, beberapa bagai. Orang kaya cara orang kaya, orang pakai miskin cara pakai miskin, orang yang tak ada ilmu cara tak ada ilmu, orang ada ilmu cara ada ilmu, orang sehat cara sehat, orang sakit cara sakit. Semua tadi itu tak terlepas daripada cobaan Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah kita tadi itu guna cara yang Allah Azza wa Jalla raya dalam Quran. Nabi SAW menerang di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Mari untuk kita guna uruskan perkara tadi. Mudah-mudahan kita tadi itu Rasulullah janji kata seseorang Muslim senantiasa dia tadi itu dicoba di atas muka bumi ini sehingga dia tadi itu keluar tubik daripada muka bumi ini. Dia tidak berdosa walaupun sedikit menuju terus kepada syurga Allah Azza wa Jal. Cuma satu perkara sebagai khutbah yang terakhir, mudah-mudahan kita tadi ambil pengajaran daripadanya. Walaupun lagu mana kita dicoba, hendaklah hati kita tadi itu sakuk, bergantung, i'tisam dengan Allah Azza wa Jal. Jangan sama sekali kita putus asa, putus harapan, sinwang daripada Allah Azza wa Jal. Jangan sama sekali, kerana tidak sama sekali Tuhan membiarkan seseorang hamba yang beriman kepadanya dalam keadaan susah payah dia tak tolong. Cuma yang nak tengok kita tadi itu sabar setara mana, kita tadi itu usaha setara mana, ambil dengan asbab setara mana. Itulah ganjaran yang kita nak dapat daripada usaha, daripada cara, daripada kita tetap pendirian kita. Jangan sama sekali kita putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali hei hamba aku putus asa, putus harapan daripada Allah Azza wa Jal. Ingat kata apabila kita akad tangan begini di hadapan Allah Azza wa Jal dengan hati yang ikhlas, sapa derek kepada Tuhan. Cuma hati kita tadi itu bersih setara mana, yakin setara mana dengan pertolongan Tuhan, maka kitalah sendiri yang kita tadi itu nak tanyakan diri kita. Kalaulah kita muamalah dengan Tuhan dengan cara bagus, dengan cara baik, Allah Ta'ala kuasa nak tolongkan kita dalam minit itulah. Itulah al-Islam yang kita duk menganut. Dirilah di atas agama Islam sehingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Setelah daripada itu, kita akan dapat masuk ke dalam syurga yang bahagia, tidak ada kesusahan walaupun sikit pun di dalamnya. Itulah matlamat ya Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia, bukan Tuhan menjadikan kita tu sia-sia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal riba والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من أفكار المنحرفة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.